walaupun dalam keadaan pandemik ni, tak semua broker boleh buat kelas, tak semua komuniti boleh buat kelas, tapi kita berusaha, kita buat kelas kepada semua. Okay, bab-bab kehadiran banyak dengan tiket tu bagi saya kemudian cerita. Dalam keadaan love sekarang ni, siapa yang serius, siapa yang buat, sebab tu saya bincang walaupun ramai tak ramai, kelas tetap kita buat. Saya doakan kepada semua kawan-kawan saya trade, bagi profit, dan percayalah industri forex ni memang boleh buat duit. Value kelas ni bagi saya memang mahal kalau forex ni. Sebab forex ni bukan bisnes yang murah. Tapi kita nak jumlah you all punya komitmen je. Kalau ikut dari segi nilai, kita bagi baju, kita bagi lucky draw, kita bagi $25 kan? Betul tak? Betul. Okay, untuk lucky draw ni di akhir nanti insya-Allah kita akan ada 3 cabutan lucky draw, $1 yang menanti anda. Siapa dapat lah benda ni, kita buat secara tulus lah. Saya tak nak cakap apa. Di saat pandemik ni, jaga kesihatan anda, jaga kesihatan keluarga anda, jaga keselamatan keluarga anda, dan tujuan kita buat kelas ni juga, kita nak you all juga jaga kesihatan poket anda. Jangan kat depo MC. Okay, terima kasih Cikgu Azamin dan semua. Assalamualaikum dan salam kemerdekaan. Waalaikumsalam, salam kemerdekaan Bos Azalizan. Terima kasih banyak. Okey, so terima kasih banyak-banyak kepada semua partisipan webinar Basic is King yang julung-julung kali kami adakan di bawah sponsor broker FHS Malaysia ni. InsyaAllah dari masa ke semasa kita akan cuba tambah baik penyampaian dan juga promosi lah. Okey, untuk bulan depan ni kita akan open kita punya channel tu kepada public. Dan kita akan bagi reward dalam bentuk lucky draw juga kepada sesiapa yang support dan juga melakukan deposit pada satu bulan tersebut. Okay, so sekali lagi saya bagi pihak FHS Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan yang sepanjang webinar Basic is King ni berlangsung support habis-habisan. Bang Mat dah on camera. Bang Mat dah on camera maksud dia Bang Mat dah tak sabar nak cakap. Bang Mat boleh on mic sama Bang Mat? Ya, Bang Mat sihat Bang Mat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Mat. Macam mana Bang Mat? Kita dah di penghujung rancangan dah ni. Kan? Ya, betul. Kita dah di penghujung rancangan, tapi sebenarnya rancangan ni tak berkesudahan di sini. Betul tak? InsyaAllah. Okay, kita akan ada continuous punya syllabus. Okay. Untuk bulan Ogos. Kita akan ada beberapa syllabus ataupun topik-topik tambahan okay, yang akan berjalan sepanjang bulan 9, 10, 11 dan 12 dan seterusnya. Okay, jap kita baca dulu tak ada tak soalan komen-komen ni. Akaun saya tak verify lagi. Bang Mi senggok. Okay, Bang Mi tolong PM saya nombor akaun, nama dan email. Alright. Tu Abang Aris BDE dah bagi tahu dah. Bang ni jangan kerap cakap. Okay. Alright Roger. Okay, Bang Mat. Okay, saya rasa sebelum kita nak bagi tahu kelas ni dah nak mula, saya remind sekali lagi bahawa di akhir kelas ini kita akan adakan 3 cabutan bertuah USD 100. Okay, dalam bentuk tunai yang akan dikreditkan ke dalam akaun trading FHS tuan-tuan nanti. Okay, so stay sampai habis. Siapa yang tak boleh stay sampai habis tu, kalau nama dia naik, kira terbatal. Tak aci. Boleh macam tu? Boleh. Boleh lah. Alright, Mat. Okay, Mat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Mai balik malam ni. Okay, harap semua sihat lah noh. Macam bos kata tadilah, sihat daripada kesihatan kita ni, batu badan kita, termasuk juga kesihatan poket kita. Dalam pandemik ni macam biasalah, macam-macam boleh terjadi. Sebelum pandemik pun dah macam-macam jadi, tambah dalam pandemik macam-macam lebih daripada tu boleh jadi. Ada yang berhenti kerja semua ada kan. So kita doa yang baik-baik lah, semoga kita semua dalam rahmat Allah lah. Okay. Baik,
Untuk kelas malam ni, kita nak bagi kelas untuk bonus lah sebenarnya ni. Bonus basic SNR. Ya. Okay. So untuk SNR ni saya ada nota sikit dan dah di-share oleh admin dalam channel Telegram berkaitan dengan SNR ni, tapi taklah terlalu detail sangat. So yang ni saya tak ada lukisan apa semua. Saya just nak sharing dekat MT4 saja lagi. Saya nak tunjuk yang mudah, saya tak mau cerita yang susah-susah yang nak kena tengok tu yang tahun 2017, 2016 punya SNR tak payah dah. So kita nak tengok yang mudah lah. Saya cuba sharing yang lebih mudah. Signal, signal lah. Signal saya rasa semua dah buat signal sendiri dah tekat-tekat ni. Pakai entry M1 habis. Mampus. Tapi tak apalah, terima kasih tahniah. Tahniah yang faham tu, yang ajar lukis dia mudah faham lah. Tu saya tengok M1 ada, M5 ada, kemah lah. Kemah tu. So malam ni kita ambil sikit lagi input daripada semua yang kita belajar daripada awal tu, bab base, market structure, breakout dan yang terakhir ni SNR. So kita nak combine semua empat-empat ni. Dekat hari tu baru sampai breakout kan. So dah pakai entry M1, M5 semua. Alhamdulillah lah, semua dah rajin-rajin melukis ni, dia nampak lah kan. Berapa tahun ke belakang kena tengok. Tak payah tengok tahun lah abang Mi. Dia tengok yang sejam 2 cukup dah. Tak payah pening-pening, sekali saya tunjuk. Okay. Yang ni kita boleh lagi, orang kata apa, tambah keyakinan lah bab SNR ni. Kita tambah lagi keyakinan untuk kita tak boleh share. Syarat. Kita nak tambah lagi keyakinan kita untuk kita nak PO di zone yang kita nak menunggu tu, yang kita tunggu swap base yang kita sharing itulah. So saya sharing saya punya nota saya sikit. So tak payah tengok yang belah kiri ni, sebab yang belah kiri ni kita dah belajar awal. Asas orang kata apa, mengenal base ni, rally base rally, drop base drop semua ni. So kita tengok yang belah kanan ni. Okey. Yang sebelah kanan ni nota saja, saya tak lukis apa-apa. Sebab yang ni saya nak melukis dekat MT4. Sebelum saya nak cerita ni, nak baca ni sikit, nak terang sikit, nak tengok juga kok ada yang tu dia goal, ada yang kena lipat ke? Ada yang kena lipat tu. Dia bodai atas bawah tu. Okay. Tak apalah. Okay. So kita tengok sikit asas penggunaan SNR ni. Okay. Apa yang penting dalam SNR ni? Okay. Penting untuk melihat sejarah ataupun history yang terjadi pada sebelum-sebelumnya. So macam sebelum-sebelum ni saya ada buat sharing juga daripada kelas yang sebelum-sebelum ni ada yang join kan. So saya ada cerita lah berkaitan dengan SNR ni, meluah lah pergi ke sampai 2016, 2000, tahun 2010 apa semua tu. Nak kena tengok kan. So ada yang tengok sampai-sampai sana lah. Saya kata lah ni untuk nak memudahkan perjalanan kita untuk nak jana income dengan forex ni, dengan teknikal yang kita ada ni, saya dah cuba untuk memudahkan lagi. Macam mana kita nak create, nak cari satu SNR yang cantik lah. Orang kata yang mudah. Bukan setakat cantik saja, mudah. Okay. So start lah. Okay. Yang kedua, untuk melihat major SNR dan minor SNR yang berlaku. Maksudnya major SNR ni bermaksud lebih daripada satu lah. Minor satu. Itu je. Yang ketiga, untuk mengenal pasti kawasan-kawasan rejection price dan tempat dan target price. Okay. So dalam SNR ni pula kita boleh tahu lah kat mana resistance terakhir yang fresh, kat mana support terakhir yang fresh, yang strong kan. So kita boleh tengok yang tu saja. Okay. Sesuai digunakan bila mana price berjaya membuat high ataupun low yang baru. Okay. So kita nak buka MT4. Saya tak buka lagi MT4 ni. Mana tu? Tak. Saya tunggu MT4 buka.
Kita cuba lukis. Alright, dah buka. Saya sharing. Okey, setakat nota yang saya bagi tu ada soalan tak? Setakat nota tu saja. Alright. Boleh nampak tak? Okey, Mama, nampak tak? Mat FX apa dia pula? Oh, kan. Saya tak pernah kenal orang sangat. Jangan-jangan keluar kan. Okey, ni nampak ah cat saya MT4. MT4 saya apa ni? Apa gold. Okey. Oh, dia jadi lagu ni pula. Saya apa tahu ni saya punya PC ni. Sana. Dulu rajin guna PC lah ni, dia malas nak guna PC dah. Dia duk guna telefon dia terik pun. Okey. Bukan, ni PC lama ni bang. PC lama. PC baru tu masih duk tune lagi. Okey, kita tengok ni cat gold kita yang sebelum ni kita lukis tu kan. Nak tunggu dia keluar daripada box tu, nampak? Dia keluar atas. So dia masuk balik ke dalam zone yang kita apa duk tunggu dia nak keluar atas ke bawah ni. Yang minggu lepas macam tu. So sekarang ni dia keluar atas kan. So dia keluar atas kita lebih kepada buy lah setakat lah ni. Kita nampak dia lebih pada buy. So kat sini jelas lah kan. Dia pun respect pada zone yang kita marking lepas tu. MD4 ni saya tak buka. Kalau saya buka pun saya tak usik. Sebab saya dah cerita dalam kelas. Saya nak continue apa yang saya lukis untuk ke depan. Maksudnya minggu lepas kita lukis. Minggu ni kita boleh tengok lagi apa yang kita lukis. Apa yang kita lukis jadi ke tak jadi. Tak jadi dia jadi macam mana. Kita tak boleh kata benda ni holy grail. At least kita buat analisa. Kalau dia fail sekalipun. Macam mana kita nak counter fail tu. So kita nampak kan. So macam ni dia tak fail lah. Maksudnya kita tunggu daripada price keluar atas bawah ni. Mana satu dia nak keluar. So dia keluar belah atas. Bila keluar belah atas, kita tetap dah nampak kata dia nak buy. Sebab apa? Sebab dia create satu rally base rally kat sini. Okay. Kita refresh balik sikit. Dia create satu rally base rally kat sini. Macam tu. Nampak tak? So sekarang ni dia, walaupun dia turun tu, orang seronok nak share tadi. Kan? Tapi dia tetap, orang kata apa, dia tetap respect kita punya zone yang kita marking tu. Base yang kita marking tu dia naik balik. Nampak? Okay. Tapi dalam ni saya tak cerita so entry semua base ni. Kan saya dah cerita kan. So cari macam ada banyak juga orang yang lukis itu saya tengok. Ada 2-3 orang yang lukis. M1 M5 macam tu lah cari dia. Bagus tu kalau rajin cari macam tu insya-Allah boleh dapat something lah dekat kita punya trading style. Bukan kita nak dapat zero float apa semua tak, bukan. At least kita dapat satu cara trading yang bagus lah untuk diri sendiri. Kadang-kadang saya boleh dapat cara A. Abang Naim dia cara B. Lepas tu abang Mi tadi cara C. Dia tak sama abang. Masing-masing punya skill, style masing-masing. Janji profit. Kalau loss dengan sendu lah, maksudnya kita boleh control lah kita punya risk reward. So bukan kita trade semua nak win manjang kan. Itu dah jadi macam kita berjudi pula. Duk harap semata-mata macam tu je. Dia trade ni kena ada risk reward lah. So dalam ni untuk refresh balik memang dia respect dalam zone yang kita tunggu. Rally base rally yang kita marking tu lah. Kita marking tu masa tu dia masih duk setway kan. Dia duk kata tunggu kat mana dia nak keluar. Sama ada atas ataupun di bawah. So sekarang ni kita nampak dia create satu rally base rally dan dia dah respect dah dekat sini. Okay, so sekarang kita nak lukis untuk SNR. Macam mana nak tengok SNR? Okay. Sana. Right. Okay. Siapa dia tu? Abang Arif, siapa dia tu? Kak Mat mana ni? Aduh. Okay, salah. Saya masuk by SNR.
Macam mana kita nak kenal SNR? Sebenarnya dia tak lari macam tajuk kita rally basic market structure. High low, highest high, highest low, lowest high, lowest low, semua tu tak lari macam tu. Dia lebih kurang sebenarnya. Okay, kita tengok. Kita just marking apa itu resistance. Kita ambil dulu resistance. Okay, resistance semasa. Contoh. Kita ambil dulu lah. Kita ambil yang jelas dulu. Kita tak payah nak cari yang agak-agak susah sangat. Okay. Saya nak cerita macam mana nak cari resistance support yang senang. Tak payah nak tengok sampai 2-3 tahun yang lepas tu. Kadang-kadang kalau kelepasan lah ni kan. Broker pun dah tak ada dah. Apa kata dia punya sejarah-sejarah lama-lama tu. Kalau broker-broker baru ni dia tak ambil pot dah. Kalau buka MT4, kerat boleh tengok. Jangan duk heran lah. Trader lah pun tak tengok sampai tahun 2020, 2015 apa semua tu. Tak payah tengok pun. Bukanlah kita nak sembang apa besar apa semua dak, tapi benda tu tak rasa tak perlu kot sampai nak tengok dua tu. Nak trade hari ni. Dua kali sampai tahun 2000 apa. 2018 tu tengok. SNR. Tu. Alah kali kelam apa tak nampak. Kan? So kita tengok yang mudah-mudah ya. Okey. Sat noh. Okey, lah ni yang saya marking ni adalah resistance. Saya tulis dulu. Saya nak tulis dulu. Sat lambat sikit apa. Saya nak tulis sebab saya tak sediakan lukisan yang dah siap. Lagi nak kena tak cerita satu-satu kan. So saya lukis real lah, senang. R. Saya buat R ni resistance noh. R. Ambil yang jelas-jelas dulu. Okey. Kita nak kenal resistance dulu. Ni kita ambil yang betul-betul basic dulu. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana pula support. Kita tukar color. Okey, sekejap. So sekarang kita ambil resistance yang terkini yang ni lah. Okey. Yang kita nampak. So kita ambil pula support yang terkini. Tukar warna lagi. Warna merah pula. Kita ambil yang jelas aja dulu. Tak payah ambil yang kelam-kelam tu tak payah. Biar dulu. Saya nak tunjuk dulu ni. Tak lagi heran pula duk cerita. Apa dia mamak duk tunjuk macam tu. Ni semua kenal kan. Sat dulu. Kita tunjuk cerita yang ni dulu. So, yang ni kita bubuh S. Yang merah ni. Nak bagi kenal dulu yang ni. Nak bagi kenal. Sebab ini asas ni kena cerita juga. Tak cerita tak boleh. Kita ambil dulu. Okay. Alright. Dekat tu je dulu. Kita ambil yang simple-simple dah lah. Okay. So nampak tak apa yang saya lukis ni? Resistance support yang terkini. Okay. Dah nampak ah? Apa sembang apa lombok-lombok mesti. Okey. So macam mana kita nak tengok base market structure dan juga breakout yang selari dengan dia ada resistance support yang bertindih. Okey. So sekarang ni kita kenal dia resistance dia duduk belah atas. Paras harga ceiling paling tinggi kan. So kita nampak kan resistance dia duduk paling atas. So yang di bawah-bawah ni kita panggil dia support. Yang mana yang duduk bawah ni semua support. Dia lebih kurang macam market structure. Tapi kegunaan dia tu agak berbeza. Macam mana kita nak tengok gunaan dia? So kita akan cari market structure yang base yang selari dia ada SNR. So macam mana kita nak tengok? Sat no? Okey. Saya lukis yang terkini ni sebab nak tengok yang tempat-tempat rejection yang terkini kan. So abang tengok, kita ambil contoh yang sini. Base yang menarik lah. Sebab apa dia reject kat sini? Kena rajin kaji bercakap dengan chart tadi ni. Kan? So kita pergi ke time frame lebih kecil. Malam ni kita cerita yang agak ringkas. Kita nampak
Kita buang dulu. Kita tengok yang resistor ni. Satu ni dulu. Lebih besar lagi. Okay. Alright. Kita tengok dulu. Area-area rejection yang terkini ni. Apa yang ada pada zone-zone yang dia reject ni kan. So kita pergi ke TF kecil. Tengok dalam kawasan ni apa yang ada. Tengok lah. Tak payah nak tengok dah jauh-jauh ni. Tak payah tengok ni. Sampai sini tak payah tengok ni. Sampai sini pun tak payah tengok. So tadi ni saya lukis sebab saya nak bagi tengok kenal resistance tu mana, support tu mana. Sebab mungkin ada yang newbie-newbie yang tak tahu kan. Tapi saya yakin lah dalam ni semua dah expert-expert kenal semua dah. Okay. So nak cari entry je. So untuk rejection dalam ni kita perlu tengok yang selari dengan dia, selari dengan base yang kita belajar. Sebab tu base setup pada tajuk awal dan market structure kedua, ketiga breakout. So tengok kat sini dalam box yang kita lukis tadi ni. Sebab apa kita ambil sini? Kita nak tengok sebab di sini ni ada rejection kan. Ni sini. Ni apa ada dalam ni kan, kita nak tengok. So selari dengan base wajib kita cari resistance support yang bertindih. Selain daripada kita cari rally base rally dimatikan drop base drop kan, ataupun drop base drop dimatikan rally base rally. Okay, boleh faham? Selain daripada tu kita cari. Saya lukis dulu drop base drop. Tak jelas no, dekat M5 pun tak jelas ni. Tak faham pula. Mana nak cari yang jelas lagi? Saya cari yang lebih jelas lah. Ni lah yang terkini. Nampak lah. Saya cari dulu boleh? Nak tunjuk key point dia je. Macam mana nak cari SNR yang selari dengan base. No? Oh, sok gila. Okey. Sini kita nampak lah. Okey, tak payah nak tengok jauh-jauh. Ni kita nampak. Sini pun kita nampak. Okey, sini kita nampak rally base rally. Saya besarkan sikit. Ni. Nampak rally base rally. Selari dengan rally base rally ni ada satu resistance. Okey. Cari yang macam ni. Sebelum jumpa rally base rally, dia kena ada resistance ataupun support yang sebelum duduk selari dengan dia. So sebelum dia mematikan rally base rally ni, dia buat satu drop base drop. Kita lukis bagi jelas sikit. Drop base drop ni. Buka color sikit. Okey. Nampak tak drop base drop ni kecil je. Kat sini. Okey, saya lukis. Okey. So, pertama ni untuk sell lah kan. Kita cari untuk sell dulu. Kita tunjuk untuk sell dulu. Okey. So, sekarang ni untuk sell, selari dengan rally base rally ni, sebelum rally base rally ni, dia wajib kena ada satu resistance. Tak kisahlah satu resistance ke, dua resistance ke di sebelum ni. Sama ada dia jadi macam ni. Saya lukis. Apa? Okey, sama ada dia jadi resistannya tu. Lepas tu dia naik balik. Terus sini ada lagi resistan kat sini ke. Tak kisah. Satu pun tak apa dah. Tak payah duk tengok sampai 2, 3, 4. Tak payah. No. Satu R1, R2, R3 tak payah. Tak payah gagah-gagah macam tu. Kan? Duk pening-pening buat apa. Cari yang mudah je. Saya contoh yang mudah je. Apa yang saya buat saya contoh yang mudah. Okay.
Selari dengan dia wajib ada base satu. Ni basic. Ni resistant yang kita nampak kat sini. Okay, saya zoom. Tak so zoom kan. Ni nampak ni. Nampak ni ada resistant. Lepas tu dia buat rally base rally. Nampak rally base rally? Ni dari sini rally base rally. Selari dengan base ni dia ada satu resistant. Dia buat satu resistant. Okay, nampak ah? Selari dengan base ni ada satu resistant kat sini. Ni wajib. Dah ada, cukup syarat. Okay, yang pertama dah cukup. Jadi untuk dia nak sell, dia kena ada drop by drop, betul tak? So sekarang kita nak buy ni. Kan? Nak buy pun sama ke? Kena ada resistance sebelum dia. So kita tunggu price buy, masuk buy. Kan? Tapi kena combine dengan yang tajuk-tajuk sebelum ni lah. Maksudnya bila price buy dalam keadaan low momentum daripada atas ni, kan, dia masuk dalam zone kita nak buy ni. Kalau cantik kita buy. Sebab apa? Sebab buy dalam low momentum boleh buy. Okay, faham ah? Okay. Lepas pada tu, kalau untuk sell pula, nampak ni. Nampak ni ah. Kita ambil balik base yang tadi. Sebab apa saya kata ambil balik? Dia tetap berguna. Sebab dia selari dengan dia ni ada resistant. So, dia buat rally base rally. Rally base rally ni sangat strong. So, price reject nampak tak? Kat sini. Contoh dia masuk kan. Ni dia daripada atas ni dia masuk. Dia masuk dalam kotak ni dulu. Kotak yang kita nak buy ni. Kotak rally base rally ni. So, dia naik. Daripada situ, dia naik. Boleh lah dalam 2-30 pip kan. Contoh. So, dia main balik. Dia bocor. Tak apa. Abaikan. Dia bocor tu biasa lah. Kalau ada take profit, rezeki lah. Kalau kadang makan BE pun, bukan rezeki kita lah. Okay. At least kita tahu. So, yang nak yakin dia tu sebab kita kat sini kita kata zone ni dah strong. Sebab rally base rally ni ada yang dah pick up order. So, jadi memang strong lah. So, di engulf. Di engulf, kita tunggu dia buat. Dia engulf ke bawah kan sekarang ni kan. Maksudnya rally base rally ni terbatal lah. So, untuk masa ni, kita just tunggu dia buat drop base drop. Macam saya cerita dekat tajuk yang pertama tadi. Itu ni. So, macam mana nak tahu dia drop base drop? Kena tunggu macam tu lah. Okay. Selari dengan rally base rally. So, sekarang ni dia jadi selari kan. Untuk lukisan saya ni. Sama juga di sini. Yang belah kanan ni. Pandang kanan sekali pun. Kanan sekali ni pun selari. Rally drop base drop. Nampak eh? Drop. Tak kira siapa besar. Dan ni tak boleh besar lagi. Tak nampak bagi kiri tu. Base drop. So kat sini ternyata zone yang di create ni, drop yang di yang wujud lah ni adalah zone yang strong sebab dia terjadi selari dengan rally base rally yang ada resistance kita tunggu tadi ni untuk buy. Tapi dia tak berjaya nak pergi jauh sebab apa? Kita tak nak jawab tapi di engulf kan, di engulf kat bawah ni. So, automatik yang ni terbatal lah rally base rally ni. Tapi kita nak tunggu pula untuk sell di kawasan ni. Kawasan drop ni. Sebab apa? Sebab dia engulf kawasan yang tadi ni. Rally base rally tadi ni. Nampak tak? Kita tak faham. Nampak tak? So, SNR yang berlaku dekat rally base rally ni, kita tetap ambil. Kita tetap tanda ni, marking ni. Tengok, ada lagi tak SNR yang bertindih di kawasan tu? So, dekat sini kita nampak lagi satu. Nampak ni? Kat sini ada support. Selari dengan support, macam syarat tadi juga. Dia kena ada base. Nampak dekat sini ada base. Drop, base, drop. So, selari dengan dia ada base. Ini yang kita nampak jelas lah. Tapi kalau tuan-tuan, kalau abang-abang nampak kat sini, apa yang saya lukis. Abang nampak tak saya lukis ni? Rally base rally tadi yang kita nak buy ni. Nampak lah? Ni ada satu resistance. So, selari dengan kawasan biru ni tadi, abang tengok tak? Ada lagi tak support ataupun resistance yang bertindih kat situ? Abang tengok. Terbesar kan? Abang nampak dekat sebelum dia nak buat rally drop base drop ni, ada satu support yang bertindih kat sini. Allah. Nampak tak? So, sini kita jadikan support semasa dia lah. Support. Okay. So, sini jadi support. Yang tadi tu jadi rally kan.
resistance. Jauh juga. Sini kita jadikan resistance. So selari dengan resistance support ni, tadi dengan resistance ni dia jumpa dengan support yang terkini. Baru dia create satu drop base drop. So maksudnya kat sini memang zone yang strong lah untuk kita nak menunggu. Lebih confident. Okay, nampak lah? Lebih confident. So kita just marking ya zone ni. Nampak tak? Zone ni. Zone drop base drop. Kita marking kat sini untuk kita nak sell. Okay. Okay, boleh faham tak setakat ni dulu? Saya kita tunjuk contoh lain yang lebih dekat lah. Ini yang jauh sangat. Sebab benda kita nak cari yang jadi. So dia ambil kat sini lah. Nampak tak? Tapi ke FM30 tengok, nampak tak? Dia ambil kat ni kan. Dia reject lah juga. Jauh juga ni. Nampak? Sebab apa price reject? Kita nak kena kaji yang tu lah sebenarnya. Kenapa nak cari zone-zone yang macam ni? Ada orang tanya saya dekat grup kan. Dekat grup Arif pun ada orang tanya. Dekat grup satu lagi pun ada orang tanya. Benda yang sama. Kenapa Abang Mat tunggu kat situ, tak tunggu dekat atas sikit? Kenapa tunggu kat bawah ni, tak tunggu atas sikit kan? Ni salah satu cara saya tengok SNR lah. So SNR yang bertindih macam ni agak strong lah untuk kita nak menunggu. So create dulu satu resistance, ada rally base rally. So dah tentu-tentu untuk kita buy kat sini. Kalau orang yang faham lah kan. Sebab dia akan buat break and retest. Kan bila ada resistance yang di break, dia selalunya kok mana pun dia mesti akan patah balik untuk retest. So saya tak mau cerita dah yang resistance belakang-belakang tu nak kena tunjuk sampai bertindih 3-4 lapis lagi tu kan. Tak payah tengok dah sebenarnya benda-benda ni. Tak payah susah-susah diri. Okay, saya tak mau cerita yang susah-susah tu. Saya nak cerita yang mudah je. So kita ambil dulu. Abang ibarat kat sini ya, abang assume kat sini, contoh kat sini, abang assume tak ada lagi lah. Okay, tak ada apa lagi ni. Contoh. Warna hitam. Contoh tak ada apa lagi. Kat sini ni, price tengah duk naik. Kan? Bila abang tengok kat sini price duk naik, abang mesti nak cari buy. Betul tak? Abang mesti nak cari buy. Sebab abang nampak satu jadi kan, dia jadi macam ni. Really base sana besar sikit bagi nampak. Okay, really okay. Ni ada lagi kat sini rally base rally. Ni dekat M5 lah kita tengok kan. So kita cari yang paling dekat dengan dia aja. Ada satu resistance support yang bertindih. So dekat sini kita nampak ada resistance, ada base. Rally base rally kat sini. So kita just marking je kita punya base kat sini. Okay. Kita marking saja base kita kat sini dengan keadaan macam ni. Tak payah duduk teruk-teruk sangat nak tarik jauh-jauh pergi ke belakang, tak payah. Okay. Lepas tu kat mana kita nak tengok resistance dia tadi? Dekat sini kan. So kita ambil satu horizontal line, kita tanda juga kat sini. Kita buat resistance dia. So kat mana kita nak buy? Dalam kotak ni lah. Tapi zone yang paling cantik nak entry tu dekat selari dengan zone horizontal line ni. Okay. So kita tengok. Price my ni, dia respect tak horizontal line ni? Base ni. Okay, nampak lah. Nampak ni. Kita zoom lagi. Kita ambil yang betul-betul syak lah. Dekat ni, sini lah zone dia kan. So, kita tengok. Baru kita tarik semua ni pergi ke depan. Sebab kita nak tunggu buy kan. Nampak? Price dia reject dekat kawasan rally base rally yang ada resistance selari dengan dia. So, ini kegunaan SNR. Ni untuk buy. Okay. Contoh untuk buy. Sebab apa? Sebab zone ni masih fresh. Sebab tadi kita assume dalam belah kanan ni belum ada apa-apa lah kan. So price turun dan ambil kita punya order dan dia naik. Dia naik
tapi dia tak berjaya buat new high. Patutnya dia kena naik lagi lah kan. So sebab tu dia patah balik. Itu yang kita boleh jawab pun. Dia patah balik tu pun sama ada dua lah. Makan BE ataupun ambil SL. Kalau yang tak tamak 560 pip ni dah cabut lah. Saya 30 pip pun cabut lah. Okay. So ni atas orang kata apa, money management masing-masing lah. So di sini nampak tak peranan resistant yang selari dengan base untuk buy ni lah. Okay. So kita cari lagi resistance support yang orang kata apa, macam mana nak tengok resistance support yang cantik lagi, yang bertindih lagi macam mana kita tunggu tu ni zone ni pula. Contoh nak cari rally base rally yang strong. Okey, rally base rally dengan orang kata apa, swap lah, swap base hari tu hari kan yang kita nak tunggu tu. So kat mana? Tak 3 pip. Mamadi pun 3 pip dah. Kacau aku tu. Jadi haru tu. Okey, itu hari macam ni. Banyak sangat pair tu saya share. Saya pun lupa dah. Sat sana. Ush. Lagi tekan 3 point. Okey. Kita besar sikit. Abang tengok lah kat sini. So sekarang ni kita ada satu. Ni macam susah sikit nak cerita. Takut lagi apa. Macam ni lah. Kita buat. Ambil yang ni dulu. Yang lebih nampak lagi. Dia sebab kena rajin lukis. Kalau rajin lukis dia nampak lah. Kita ambil ni dulu lah. Sebab apa saya tunggu yang ni? Itu yang file saya bagi kan. Ni nampak ni. So selari dengan drop bedrock ni, kita ada jumpa ni drop bedrock ni. Ni. Kita ada nampak support. Nampak selari dia. Sebab apa saya suruh cari apa drop bedrock dengan rally base rally yang bertindih? Sebab apa? Sebab ni lah, sebab nak cari support resistance yang bertindih ni. Contoh macam ni, kita ada support. Okay, kita ada support sebelum drop bedrock. So sebelum dia nak dia nak mematikan support drop bedrock ni, dia price dia masuk dulu. Nampak dia masuk. Dia masuk ke dalam kotak kita nak sell ni. Patutnya sini kita nak sell kan drop bedrock. Tapi dia tak berjaya. Nampak dia turun sekat tu je. Lepas tu dia buat lagi rally base rally kat sini. So sini akan jadi zone untuk kita buy balik. Sebab apa? Rally base rally ni dah mematikan drop bedrock yang kita cerita yang first tajuk itu kan. So selari dengan dia, kita nampak lagi ada support. Awak nampak tak? Ni support ni. Support yang terkini untuk kita nak buy. Nampak tak? Resistance. Okay. So resistance ni dia create satu base rally. So dekat sini kita tunggu sebab zone ni strong. Dia ada resistance yang bertindih, resistance support yang bertindih. Okay, dia wajib ada SNR lah sebelum dia create base ni. Kalau dia kosong bang, agak susah lah kita nak cari DP. Kadang-kadang dia tak kosong, dia ada apa resistance support, tapi dia tak jadi swap. Tak jadi swap pun susah juga bang. Sebab tu saya kata kena cari swap yang bertindih. Lepas tu dia naik, dia tak berjaya buat new high lagi. Dia turun, dia ambil lagi yang lagi bawah. Ni kalau saya contoh ni lagi sakan ni. Nampak tak dekat sini ada satu hidden base. Ni pun dikira sebagai drop base drop. Nampak tak? Tapi dia tetap dalam zone yang sama, risk yang rendah je ni sebenarnya. Tu saya kata cari satu key point yang swap base yang berlaku di awal trend ataupun di akhir trend. Macam untuk buy ni kita cari yang paling bawah lah. Nak re-entry tu kita carilah juga. Boleh lah nak entry kan. Tapi carilah yang base-base yang strong. Contoh macam cari sini kan. Ada SNR macam ni. Contoh macam ni. Nampak tak?
Ni ada support kan. Di sini ada drop bedrock. Nampak ada rally base rally yang mematikan drop bedrock. Okey, dah. Cukup marking itu je. Macam tu je lah. Cari yang sebelum zone kita nak marking tu, dia mesti ada, wajib ada resistance support yang bertindih. Okey. Kalau abang nak marking macam ni saja pun boleh. Ni untuk buy, ni untuk sell kan. Tapi dia tak turun. Contoh kat sini. Abang tengok. Okey, abang tengok macam ni ya. Patutnya abang nak sell dalam ni. Sebab sini ada support, lepas tu ada drop bedrock. So patutnya price dia mai, dia kena terjun kat sini. Terjun ke tu. Tapi sekarang ni dia tak terjun. Nampak tak? Dia break. Dia naik, dia break kan. So sebelum dia break tu dia buat satu base. Kalau abang perasan. Nampak tak sini satu base? Tak apalah, dia makan SL lah kat sini. Kita bagi contoh dia makan SL kita kan. So kalau abang tengok balik kat sini, masa dia break tu dia buat satu base. Abang tengok base ni pula engulf base yang sebelum. Nampak tak? Engulf tak? So selari dengan base ni, dia engulf base yang sebelum. Yang kedua, dia ada pula resistance selari dia. Nampak? Tak jadi juga lah. Okey ni. Nampak ni ada satu resistance selari dia. Mana aku nak buat lah. Macam tu. Abang tak payah cari yang jauh-jauh, abang cari yang dekat-dekat je. Nampak tak? Resistance, lepas tu dia buat rally base rally untuk buy balik. So kita cuma tunggu dekat dalam kotak yang kita marking ni saja. Dah, tak payah nak teruk-teruk. Nak cari sampai 2010, 2016, 2015, tak payah. Dia cari yang dekat-dekat je bang. So sebelum untuk nak sell pun kena ada resistance support. Untuk nak sell kita kena ada support sebelum base drop bedrock lah. Untuk nak buy kita kena ada rally sebelum rally base rally ni. Kena ada resistance sebelum rally base rally. Okey. Boleh faham tak setakat tu? So zone tu yang orang kata apa, lebih confident untuk kita naik re-entry lah. Ni kalau abang pergi lagi M5, M1 ni dia berlombok-lombok lagi ni benda-benda ni. Boleh buy dalam trend ni boleh buy lagi. Macam saya duk sharing tu lah. Ending pullback kan. Kat mana nak cari ending pullback tu? Sebenarnya dekat H1 kita tengok besar lah kan. Macam mana nak tengok lah. Besar lah, okey. Zone dia besar. Kita nak buy contoh dekat rally base rally ni kan. Kalau kita nak buy dekat di sini pun orang kata AU ni taklah besar. Kita nak buy sini kan. Daripada drop rally base rally ni kotak ni, kita nak buy dalam full ni pun boleh. Tak ada masalah. Tapi nak cari ending dia tu, abang kena tengok dalam kotak ni juga lah. Ada apa dalam kotak ni. Cari lagi rally base rally dalam tu. Macam saya duk sharing dah minggu-minggu sebelum tu lah. Yang tajuk awal tu kan. Okay. Boleh faham tak? Untuk SNR yang basic ni lah. SNR yang basic ni. Boleh faham tak? Ada soalan tak? Reset setakat ni. Ada soalan tak untuk setakat ni dulu? Jangan tanya goal pasal prospek atas bawah dah, saya tak tahu. Ada orang tweet kot. Okey, kalau tak ada soalan, minta admin buka mic. Mungkin ada yang nak bercakap untuk soalan-soalan berkaitan SNR ni. Saya tak tahu nak cerita lebih kalau tak ada soalan. So, saya boleh cerita setakat tu dulu. Untuk basic SNR. Alright. Mic dah on lah tu. Minta lah on mic masing-masing kalau nak tanya about SNR ni. Saya cari macam tu je bang. Sebelum base mesti ada resistance support. Yang tu je saya boleh cerita. Okey bang, boleh buka mic. Kasih on bang, tak ada masalah. InsyaAllah kalau tak ada apa, kita lebih mendalam lagi tajuk SNR ni. Orang kata apa?
di next month lah. Kita punya kelas next month. Stay tune lah dekat dalam channel kita tu, insyaAllah. Tunggu admin bagi tahu info-info seterusnya. Ya, sila jangan malu-malu. Semua dah tunggu lagi draw ni. Ahmad nak tanya lagi sekali. Boleh. Kita dah makin swap tu, kalau ada contoh dekat ini EU so tak ada support resistant yang selari dekat RBR tu, jadi kita kena cari dalam zone RBR tu punya SNR. SNR. Betul. Okey. Betul, sama. Okey. Kalau kita marking rally base rally kan. Contoh drop base drop. Kita nampak drop base drop. Contoh kat sini kita nampak rally base rally lah yang ni Tapi yang ni ada resistance sebelum. So sini kita nampak drop base drop yang besar lah. Okey. Drop base drop. So dalam ni abang cari lagi drop base drop yang orang kata apa, dalam zone drop base drop ni abang cari lagi swap dalam tu. Rally base rally yang dimatikan drop base drop yang ada airline dengan dia tu ada SNR. So orang buka KTI kecil, cari benda yang sama juga. Okey. Contoh lah kan, abang nampak kat sini ada rally base rally kecil satu, selari dia ada yang ni dia kena rajin melukis lah kan. Itulah. Nampak dia ada satu resistant. So sini ada drop base drop yang mematikan. So abang dapat minimizekan sikit abang punya risk kan. Daripada tadi besar tu, abang nampak risk yang kecil sikit kat sini. So kat mana abang nak tunggu? Selalunya bang, saya akan tunggu dekat area rally base rally punya support ni. Nampak bawah ni. Okay, sebab tu saya suruh cari yang airline rally base rally yang mematikan drop base drop. Yang dimatikan drop base drop yang airline. So selari dengan dia ni saya akan tunggu dekat area support dia yang rally base rally sebelah ni lah. Okay. So kalau kat sini ni kita nampak macam dia dah ambil dah kan dekat sini. Macam tak fresh lah. Kan? Tapi kalau ikut zone tu memang dia belum lagi engulf betul-betul kan bang? Betul. Belum engulf. So macam itulah saya nak cerita yang macam mana saya cari SNR dalam zone yang saya nak entry. Benda yang sama juga saya buat. Saya cari drop base drop yang kata apa, yang cun lah dalam tu. Kan? Rally base rally yang dimatikan drop base drop. So selari dengan dia tu kena ada SNR jugalah untuk kita nak entry. Okey, boleh faham Abang apa tadi yang tanya tu terjawab tak soalan? Jawab Ahmad. Okey. Yang lain ada lagi tak? Ya. Yang lain ada lagi tak soalan? Balik masuknya lagi. Yang lain ada lagi tak soalan? Tak ada. Kalau tak ada kita nak serah kat admin kita. Sebab tajuk SNR ni taklah teruk sangat. Cuma kata apa nak cari dia tu agak kadang-kadang dia jadi macam agak susah sikit lah. Banyak sangat kan SNR. So saya bagi sikit tip lah. Macam mana nak cari SNR yang kita nak entry lah. Yang selari dengan dia ada apa. So macam tu je kita cari. Tak payahlah bang nak buka TF yang sampai kata H4 betul apa nak tengok sampai belakang-belakang tu sampai 2015 2000 tu tak payah bang. Abang tengok je selari dengan base tu ada tak satu resistance ataupun support selari dengan dia untuk dia nak menguatkan zone tu. So untuk nak menguatkan lagi zone yang kita nak buy tu pun dia wajib lah. Yang tadi kan. Sana. Macam ni kan kita nak buy kat sini. So dia wajib dah kena ada pula kat sini yang kata apa mematikan dia.
mesti wajib pick up order dulu. Kau tengok kat sini kita ambil resistance. Nampak? Resistance selari dengan dia ada rally base rally. So kita akan tunggu selalunya dekat resistance ni. So price my tunggu je lah. Tunggu. Okay, dia akan react kat sini. Nampak tak? Dia react. Okay. So bila kat sini dia react, abang tengok, dia naik ke atas. Ni nampak ni. Dia react dekat zone kita tanda ni. Dia naik ke atas. Tapi dia tak berjaya break ataupun tak berjaya buat new high kat sini. Dia tak jadi higher high je kat sini. So bahaya untuk kita nak hold position. Sebab dia turun balik pun sebatang kan. Dia main ni cantik ni. Dengan low volume ni daripada atas ni. Dia main dengan low kan. Dia main ke zone kita, dia ambil PO kita, dia naik. Contoh. Dia benda jadi memang senang tengok kan. So bila dia naik, dia tak berjaya buat new high, dia patah balik ni mesti dia akan orang kata apa, matikan zone kita tadi tu. Sama ada kita makan BE ataupun makan SL balik sebab kita tak ubah SL kita naik ke atas kan. So sekarang ni untuk posisi ni yang kita nampak ni, dia dah mematikan balik rally base rally yang kita nak buy ni. Yang ni. Yang ni. Nampak tak? Dengan drop base drop yang wujud ni. Yang ni. Nampak tak? So dalam masa yang sama kita dah ada satu zone baru untuk kita menunggu di sini untuk sell. So kita tak tengok dah drop rally base rally ni. Kita just tengok SNR area ni je. Okey, macam ni dia kata ada resistance. Terus selari dengan dia ada support. Selari dengan support ni kita ada satu drop base drop. Oh cantik ni kata tuan. So kita boleh tunggu balik dekat area support ni. So kita tengok kat area support ni apa jadi. Nampak price my dia trigger dekat area support ni. Dalam drop base drop yang kita nak tunggu ni. So zone kita tu orang kata apa? Daripada zone yang besar kita nak tunggu ni bawah ni kan. Kan kita nak tunggu bawah ni. So jadilah kecil sebab kita dah ambil satu zone SNR yang kuat. Sebab apa kuat? Sebab selari dengan ni ada resistance. Lepas tu support. Dia bertindih kat sini. Selari dengan dia ada zone kita buy dan dimatikan oleh drop base drop ni. So kita nak tunggu sell dalam ni. Agak besar bagi orang yang kata yang orang lama-lama nak sell dalam ni kan. 30 pip. Ui besar ni kata kan nak entry. Susah. So kita nak ambil yang agak-agak yang orang kata low risk sikit lah. Tapi janganlah sharp sangat bang. Kadang-kadang dia ceklak angin. Saya pun banyak-banyak kali dah. Gold pun tadi buy ceklak angin. Sell pun tadi ceklak angin juga. Macam tadi hari ni tak lekat PO satu pun. So nampak. Dia ada float sikit tapi at least kita ada risk kan. Bila kita ada risk, reward pun kita berbaloi. Nampak nah? Daripada kita zone kita tadi besar dah jadi kecil. Okey. Daripada zone kita tadi 30 pip dah jadi contoh sana. Dah. Dah jadi berapa pip dah ni? Setengah lah kita dah. 15 pip. Okey. Banyak bang reduce tu. Dia trade ni tentang risk reward sebenarnya. Okey. So possibility zone yang kita masih menunggu lah yang ni. Yang saya marking ni saya pun menunggu. Tapi saya suka tunggu yang zone di bawah ke ni. Sebab sini Mamat, ni saya nampak Mamat. Ya. Jadi macam ni you dah trigger kan? Kita Ya. punya first target nak TP dekat Ni rally base rally yang dekat ni. tapi tu kan besar dia punya zone macam Betul. jadi Abang Mat ambil Ambil juga SNR line yang sama. SNR. Okey. Macam ni kan kita nampak. Macam tu. Kita nampak yang paling dekat dengan dia yang bertindih yang ni je lah. Support yang ni kan. Resistance yang ni. Yang selari dengan base ni kan. So abang boleh lagi reducekan abang punya risk. Mungkin kat dalam ni abang nampak satu zone lah. Mungkin ada lagi satu zone. Tengok lagi, kita tengok. Kita cubalah kan beranalisa. Nampak. Ada support resistance base kan. Kita cuba bang. SL tu perkara biasa bang. At least risk kita berbaloi lah dengan apa yang kita ambil. Okay. Tapi sekarang ni dia masih ni lah. Dia masih orang kata apa. Dia masih engah bawah kan. Walaupun 1-2 pip. Kena hati-hati juga lah. Sebab sini pun ada base yang selari dengan dia ada drop rally base rally kan.
Nampak? Sini pun ada rally base rally dekat M1 punya base. So sini ada satu support yang terkini. Masih fresh lah kita kata kat sini. Untuk dia nak turun tu masih fresh. Kan? Okay, boleh faham? Tapi kalau nak buy abang, saya tak suka buy tengah-tengah macam ni. Saya suka buy kat bawah-bawah ni. Ending pullback kita ambil ending. Sebab di H4 dia masih lagi dalam volume yang besar lah orang kata kan. Yang besar. Macam tu. Kita cuba tengok lah. Dia tak lepas lagi tu. Kita nak buy jauh tu gayak lagi lah bang. Mungkin dia retest lagi sekali support ni ke. Kita tengok macam mana. Mungkin dia boleh pergi jauh lagi ni. Bawah lagi ke. Okay, boleh faham tak setakat ni? Sebab tu saya kata saya suka nak buy. Saya suka cari yang ending dia ni kat sini. Area sini. So untuk masalah ni, kalau rasa dia dah sampai target untuk sell, kita cuba cari peluang sell dulu. Dekat M5 tadi saya lukis dia kan. Kita cari dulu dekat situ. Mana tahu rezeki kan. Agak-agak dekat sini dia buat low momentum naik. Dia trigger kat dalam kawasan ni. Turun lagi ke. Entry lah 2-3 entry. Nak hold. TP 2 entry. 1 entry kita hold lah. Dia nak BE ke, dia nak apa tu terpulang lah. Tu bukan kerja kita dah. So kita abaikan dulu pair ni. Dia cari pair lain pula. Ataupun nak rehat dulu ke. So kalau dia P lajak ke bawah, rezeki kita lah. At least dalam reward kita ni, kita dah dapat satu, contoh abang entry 0.01 kan. 3 layer lah. 2 abang dah TP. Abang dah dapat profit dia kat situ. So profit tu abang dah withdraw. Lagi satu yang 0.01 tu abang boleh buat modal untuk next abang punya setup. Macam tu lah saya buat abang. Okay, macam tu lah saya buat. Bukan saya nak sembang lebih-lebih. Tapi boleh tanyalah saksi-saksi saya tu, ada 2-3-4 orang dalam ni yang join kelas kita ni pun. Ada lah. Yang support saya pun banyak dalam ni. Alhamdulillah lah, saya pun segan juga kadang-kadang kan, sebab sama-sama belajar dengan cikgu yang sama. Tapi lalas kali dia pun banyak belajar basic dengan saya balik. Sebab saya banyak pakai basic yang entry saya. Saya trade M5 M1 lah ni. Jadi macam tu lah. Saya cari swap base yang berlaku ni. Swap base ni abang faham kan? Rally base rally dimatikan drop by drop. Ataupun drop by drop dimatikan rally base rally. Macam tu lah. Cari yang selari dengan dia ada support resistance yang bertindih. Macam saya tunjuk tadi tu. Nanti saya cuba lukis dan hantar dekat dalam kita punya FX Chess punya channel education tu. Saya cuba hantar satu nota lah sikit, saya lukis line dengan gunakan pen. Dan saya cuba buat contoh dekat MT4 juga yang lebih detail macam mana SNR bertindih dan sebagainya tu. First itu hari tu saya ada lukis EU juga yang dia fail tu. Kan, yang dia fail tu. Tu pun salah satu cara saya buat analisa lah, sebab saya cari resistance support dulu sebelum macam saya cerita tadi. Dan itulah sebiji. InsyaAllah nanti abang boleh faham. Okay. So dalam setup ni, kalau kita dah nampak, orang kata apa, tadi kita nampak kan swap base ni, kita memang nak tunggu dia sell dekat dalam ni kan. So kalau kita yakin setup ni dah trigger zone kita, so dekat sini kita contoh kita terlupa nak entry kan. Kita dah tahu kata dia sampai target dekat sini. So kita boleh dah ke M5 ataupun M1, kita cari swap base dalam tu bang. Abang Oni ada tak malam ni? Abang Oni dia pandai lah ni. Dia duduk cari benda tu dah lah ni. Saya tengok banyak lah. Saya lah tu bang tadi. Oh, nama lain eh? Bukan nama. Pada. Saya tengok dia duduk lukis lah ni, saya nampak lah. Dia ni dah pandai cari apa M1 M5 dah untuk swap base ni. So abang, reward dia berbaloi abang. Abang masuk ke M5 M1 ni, risk dia rendah. Bila risk rendah abang, TP abang tu Eli ambil 1-2 cukup lah. Tak payah besar-besar. Lot abang boleh tekan lebih sikit. Bukanlah saya cerita nak suruh tamak tak. Berbaloi dengan abang punya account. Okay.
saya sharing sikit lah kan apa yang saya cerita, apa yang saya buat. Saya tak cerita lillahi ta'ala, saya tak ada apa kerja. Saya just semata-mata trade. Trade, self trade lah. Saya tak ada buat affiliate punya apa link, tak ada group. Ada group tapi bukan saya tabung link, tak ada. Memang saya tak pernah tabung link benda tu. Saya tak erti buat benda-benda tu. Ni ada tanya admin saya ni, bos-bos saya lah ni pun ada. Saya tak pernah buat kerja tu. Jadi saya lebih pada self trade. Kadang-kadang kalau ada sebelum pandemik ni, saya ada jugalah menega-menega buah lah, macam-macam lah kan. Hilang-hilang boring. Tapi trade saya tak tinggal bang. Saya tetap trade. Jadi income saya tu lebih pada trade lah. Macam lo ni full time duduk di rumah ni. Sampai nak majai dah ni kan. Anak-anak pun dah tengok muka cemus ya. Pok duduk rumah kan. So faham-faham lah. Saya memang tak ada kerja bang. Ni saksi-saksi kawan-kawan saya Unimap lama ni memang tahu ni. Saya memang tak ada kerja. Dulu saya duduk Unimap. Lepas tu saya diberhentikan daripada Unimap. Tak tahulah sebab duit lebih ke apa, tak tahulah dia pun, kita tak tahu yang tu kan. So dengan trading lah saya cari rezeki. Alhamdulillah setakat ni. Dulu mula-mula saya loop juga. Saya pernah depo 500 USD. Lepas tu saya pernah ada bos saya bagi saya 2k USD. Lepas tu ada saya punya kawan sponsor saya pun MC juga bang. MC. Sebab mindset saya problem masa tu. Sebab saya memang tengah nak guna duit bang masa tu. Saya tak ada kerja. Serius cakap saya tak ada kerja. Bank telefon tak berhenti. Nak minta duit hutang kan. Jadi saya jadi macam tertekan lah. Masuk forex ni kira orang kata pun nak tekan lah. Memang nak ambil duit betul-betul lah. Masa tu lah bang, emosi kita main. Zone ni kalau nak tekan, zone ni nak tekan. Dalam 1000 USD tu saya ingat 3 kali entry je. MC 3 kali entry MC bang. Lillah ta'ala tak bohong. Bila saya jumpa dengan geng-geng, bukan jumpa lah, bila saya dibawa oleh geng-geng utara masa tu, bawa pergi ke kelas teknikal yang saya belajar ni. Alhamdulillah dengan izin saya dapat lagi orang kata apa, extra cara trading lah. Saya dapat skill trading dekat situ. Alhamdulillah orang kata dari situ saya dapat skill yang orang kata apa, saya nampak something lah orang kata yang forex ni bukan skim cepat kaya lah. Nak masuk forex ni senang cerita, relax lah orang kata, cari ilmu. Jangan takut nak buang duit, nak invest untuk ilmu. Takut untuk nak depo bang sebenarnya. Bila dah depo tak guna lah bang. Out habis. Okay. So untuk ni tak ada soalan ni. Saya nak tutup bagi apa admin lah. Saya dah merepek dah ni. Jadi merepek ni lagi dia tak tahuan lah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Ni cuba tengok goal. Malam ni dia Ya. goal dia terjun, lepas tu dia naik balik. Boleh Ya. Muhammad cerita pasal SNR pada goal ni? SNR Macam menarik gaya. Okey bang. Tadi saya nampak tadi sell ni kat sini bang. Okey, sini ni saya nampak sell. Saya tak ligan yang price yang pucuk-pucuk ni kat atas ni contoh kan. Kat sini. Pucuk ni saya tak ligan yang ni, saya tak kejar yang ni. Saya dah cakap dah tadi, saya akan cari swap base di M5 ataupun M1. So sini ya bang, abang akan nampak satu swap base. Saya nampak benda ni tadi, tapi saya terlalu sharp sangat tunggu tadi. Sebab goal bang, tu yang saya takut. Goal ni dia faham lah kalau bahasa, dia laju. Bahasa kasar dia ni bang, dia jerat lah. Kadang-kadang bang, dia trigger tu lebih pada kotak yang kita tunggu. Lepas tu dia turun. Senang cerita dia ambil SL dulu lah kan. Sedangkan kat atas zone tu tak ada apa pun. Buka sampai M1 bang, tengok tak ada langsung zone. Memang fed up lah kita kata kan. Tapi lah kali rupanya permainan go ni memang kebanyakan macam tu bang. Saya selalu kena macam tu. So kat sini bang saya nampak tadi swap dia. Sekejap lagi saya tunjuk. Abang nampak sini ada satu drop base drop dekat M1. Saya pick M1 bang. Pinjam mata sat bagi tajam bang. Kita lukis. Ni tengah lukis ni. Abang nampak tak? So, SNR dia di mana? Saya tunggu tadi. Saya tunggu sini bang. Saya besarkan sikit. Abang nampak ni ada satu resistance.
Nampak tak? Ya, ya. Nampak Ya, ya. kan? Resistance yang saya tunggu ni. Ni. Ni resistance. Ini support dia yang tengah ni. So dia buat break and retest kat sini kan. So saya tak langsung, saya tunggulah kat support ni. So sini rally base rally yang dimatikan drop base drop di M1. Okay. Tak kisah abang Ya, nak ya. marking lagu tu pun boleh. Ya, Tapi tapi kita nampak jelas dia macam tu lah. Macam ni. Dekat M5 dia macam tu. Okay. Kita just marking je. Marking tengok bang. Saya tak trigger. Terlalu sharp tadi. Saya takut sebab goal ni tadi dekat atas ni dia ada satu lagi base. Saya takut lagi kalau dia trigger sini kadang-kadang dia boleh pergi sampai atas ni. Saya ingat saya nak buat SL atas ni lah. High ni lah. Rupanya dia turun. Aduh. Yang tu yang kata kelak angin hari ni satu PO tu lah Kak. Lepas tu. Tu dalam yang masa- sell. Kalau buy bang. Lepas tu lagi satu bang. Buy tadi. Saya tunggu juga kat sini. Tak lekat juga. Ada SS saya. Tak kira saya sharing. Abang duduk ada dalam group mana bang? Kan saya nak sharing dekat dalam channel FHS lah. Nanti saya tanya admin lah. Sebab saya tak ada lukis apa, tak ada tulis apa. So saya SS semata-mata dekat MT4 handset je. Memang saya tak ada tulis apa-apa lah. So boleh tengok lah before saya punya tu. Saya memang nak entry sini bang tadi. Nak buy tadi. Ni. Saya tunggu kat sini lah. Tak kena juga bang. Nampak? Kalau Abang Mat pergi kat bawah lagi tu, kira bawah tu Bukan, best ada juga juga. kan bang? Ada juga. Kalau Goal bawah tu. tu Situ ada rally. ada swap. rally. Betul. Draw best. Ya. Tapi abang kena ingat satu bila abang nampak satu zone dengan dua zone yang terdekat aku ni, selalunya price dia akan react. Tu saya cakap trade ni jangan tamak ya bang. Selalunya price dia akan react yang first dulu. Nampak tak? Sebab apa saya nak entry dekat first ni? Sebab abang nampak tak masa dia turun ni terlalu low momentum. Ni di M5 bang. Bila terlalu low momentum, kita tak payah nak cari yang zone yang jauh sangat. Cari yang terdekat dulu. So SOP kita cukup kan, ada rally base rally dan ada SNR selari rally base rally kan. So SOP kita memang cukup lah untuk kita nak tunggu buy kat sini. Nampak kan ada satu rally satu ni apa SNR kat sini kan. Resistance kan. So ke sini ada rally base rally. So memang zone untuk kita menunggu. Tapi saya cekak angin lah ni. So macam abang cakap tadi, abang nak tunggu dekat bawah ni pun boleh. Ke bawah lagi bang? Bang? Betul. Betul. Kat sini lah. Sini pun swap juga ni. Kalau abang boleh nampak dah apa nama sampai ke M5 macam ni. Oh best lah. Satu zone lagi, bawah lagi tu. Kemungkinan dia akan sampai tak? Kemungkinan sampai abang. Nampak abang dekat M5, M1. Kemungkinan sampai abang. Ni ada lagi. Abang nak marking yang mana? Ni ada lagi satu barrier kat sini kan. Ya. Nampak tak? Ni ada support kan. Ya. Support. Lepas tu kat sini ada drop base drop. Ya. Kan. Dekat sini ada rally base rally. Tapi kat sini dia berjaya buat new low kan. Tapi tak apalah. Kita ambil base dia tu. Okay. Kemungkinan boleh sampai abang. Ni ending pullback. Abang dah mula faham ending pullback ni cantik abang. Ending pullback dalam zone rally base rally yang besar. Bukan bang, sebab ada 3 zone. Saya pun pening nak pilih mana satu zone. Tak perlu pening pun sebenarnya bang. Abang nampak rally base rally kan. Abang dah berjaya untuk nak reduce risk abang tu memang cantik lah sebab abang dah faham. Oh, dalam rally base rally ni ada ending pullback. Untuk price nak retrace balik. Kita setup ni dalam technical ni kita kena sabar abang, jangan kejar setup. Kalau abang yakin, macam saya cakap tadi dekat M5 tadi kan. Abang tunggu dekat zone pertama ni pun tak apa. Tak ada masalah selagi duduk dalam rally base rally abang tadi. Macam saya tadi kan. Tapi kalau abang trigger sekalipun, abang jangan tamak lah sebab sini orang kata apa, baru permulaan zone untuk kita nak entry buy. Selalunya market akan cari ni ending kat ujung-ujung ni. Kalau abang perasan. Ya, betul. Betul tak? So kena sabar macam sini juga kalau abang nampak kan. So price untuk sell ni kan, ni puncuk ni. Nampak abang dia cari yang paling atas dah. Kat sini dia react juga. Tapi tak lama Ya. Betul tak?
So Okay, kalau okay. abang boleh cakap macam tu, maksudnya abang rajin buat backtest. Backtest ni maksudnya bukan market semasa. Tengok yang sebelum-sebelum. Maksudnya abang akan nampak lah jelas. Oh, market dia jadi macam ni kan. Kemungkinan tembus ada tak bang? Macam mana Ramai. bang? Macam mana? Kemungkinan tembus banyak. Ada tak bang? Tembus ke bawah. Kemungkinan tembus zone sell tu. Ke Zone atas. sell ni. Yang mana bang? Kemungkinan tembus yang high dia tu. Mungkin bang. Memang mungkin lah. Sebab dia punya trend kalau tengok dia menaik tu. Menaik sebab rally base rally masih wujud kan. Ya. Kemungkinan lah. Kita apa pun trade ni possibility. Abang tengok balik dekat EU saya lukis tadi. Real chart tadi kan. Abang nampak tak? Swap base tadi. Nampak tak tu? Nampak tak ni? Benda nak jadi kebetulan. Ya, nampak. Nampak? Dia react dekat drop by drop yang zone kita nak maki. Then jenam balik. Betul tak? Ya. Inilah yang saya duk cerita tadi. Abang Oni lah ni dia rajin cari dekat ni, dekat M5 M1 ni. Tapi dia yakin lah. Dia yakin dekat atas kali ni. Ni Yalah tu price dah kita trigger dalam zone sell. Itulah juga Pak Mat, saya nak tanya, mungkin Okay, boleh. kawan-kawan pun mungkin dah tahu Boleh. macam mana kita nak tahu yang itu zone dia nak trigger, nak sell, dan baru kita pergi Okey, lower saya time faham. frame untuk cari. Saya faham maksud abang. Ah. Okey, abang kena fikir macam ni abang. SOP setup kita, macam saya cerita tadi, kena ada resistance, base, support yang selari ataupun support tak selari pun tak kisah. Janji sebelum base tu dia ada swap. Dia ada support. Kan tadi abang lukis kat sini kan ada support, nampak? Ni kat sini. Then dia buat drop by drop. So zone drop by drop ni memang zone untuk kita sell, betul bang? Sebab apa kita nak sell? Sebab kita dah buy dia dah berjaya engulf. Kan? So zone ni rally base rally ni memang amat sangat-sangat strong sebab selari dengan dia ni ada SNR yang bertindih. Resistance, support. So memang kita target, kita tak mau baca dah yang belakang tu. Kita target dekat drop by drop ni kita nak sell juga kot benda pun. Kan? Sebab apa? Sebab aku yakin zone yang aku nak tunggu ni strong sebab SOP aku dah cukup. Ada support, ada drop by drop. Untuk sell ada support dan juga drop by drop. Mana support dia bang? Dekat sini, betul ya? Sini. Nampak tak? Okey, nampak lah. Dan drop by drop. Selari dengan dia juga ada rally base rally yang dimatikan drop by drop ni. Airline 3 benda tu. Nampak tak? SOP kita yang cerita tu. So break tak? Previous low. Break. SOP kita ada ni. Nampak tak? Pertama break bawah. Break low. Pertama. 1. Kedua. Gagal buat new high. Yang ketiga break lagi. Previous low semasa. Yang ni ataupun yang ni. So dekat sini nampak jelas. Drop by drop yang strong untuk kita nak sell. So bila price dah sampai ke kawasan zone sell ni. Dan dia berjaya untuk ambil PO kita. Tak kisahlah kat dalam ni. Tak mana pun. Sama ada di line biru ni ataupun di atas lagi ke. Selagi mana dia tak break zone kita ni. Selagi itulah kita assume dia masih trigger zone kita. Dan macam mana kita yakin dia kata dia apa reject pada zone kita tu. So kita nak tanda marking tadi kat mana? PO kita dekat zone biru ni kan. Line biru ni. So sekarang kita tengok dia dah trigger. So maksudnya kita yakin lah dekat situ. Oh dia dah trigger zone sell aku. So aku terlupa nak entry. Betul tak? Aku terlupa nak entry. Aku reducekan lagi. Aku turunkan lagi ke M5 ataupun M1. Okay. So kita dah yakin lah kat situ. Oh rupanya dia dah trigger kat zone tu. Aku nak kena cari lah. Sebab aku dah terlepas setup. Janganlah tak ada setup kat sini. Contoh. Dia turun ni dia tak buat drop by drop. Yang orang kata apa. Airline dia ada rally swap lah kat sini kan. So kita duk digan juga duk entry. Instant. Kan. Duk bubuh sini satu. Bubuh sini satu. Duk instant lah nak masuk kan. Duk share. Padahal setup tak keluar kat sini. Tak ada lagi contoh macam ni kan. Contoh yang ni tak ada lah contoh. Contoh rally base rally drop by drop ni tak ada kan. So kita duk instant. Tak payah bang. Tak payah, tak guna. So kita tengok dekat sini. Bila wujud setup yang macam ni. Baru kita entry. Entry kat mana? Dekat drop by drop dalam ni.
Yang align dengan dia ada rally based rally dan juga SNR yang bertindih lah. Okey. Terjawab dah soalan tu. Ya itu jawab macam goal lah. Sekarang ni kan Mamat Hmm. dia dekat M5 dia ada kasih swap. Okey. Goal dekat M5 ada swap okey. Tu yang Okey, faham. turun sekarang. Betul. Okey, Sana tu. Swap alright. kan dengan S juga ada SNR. Alright, faham. Sama bang. Sama bang. Sekejap. Atas lagi bang. Sekejap bang. Ada entry ke? Bukan saya bagi signal weh. Zoom. Aduh. Tak, saya tunjuk contoh. Nak ambil sini bang. Betul bang? Ambil bawah sikit bang. Bawah sikit. Tu. Yang kecil ni. Yang tadi. Yang ni lah. Uh, Yang mana abang nak ambil? dekat tu je. Okey, tu betul dia punya drop base tu betul. Dia Okey. punya RBR bang Mamat turun sikit je. Tak juga. Okey kat sana. Ni. Okey. Okey, Sampai makin ke bawah bang. Makin ke bawah. Okey, ni. Jadi Nak ambil full lah. Okey. sana saya nampak ada resistant. Jadi sekarang Mamat draw kubur flat line. Line lah. Okey. Sat Okey. Sana betul. Okey, abang nampak macam ni lah. Saya nampak macam tu. Saya makin macam tu tadi. Okey. Faham lah tu. Saya nampak abang punya lukisan tu. Banyak kali saya tengok. Saya saja tu tengok kan. Maksudnya abang dah boleh faham lah. Dulu abang belajar advance pun abang tak boleh lukis macam tu. Saya tahu. Yang lukisan abang feel yang panjang tu. Betul tak? Advance. Betul tak? Betul lah tu. Bukan saya nak jatuhkan abang. Tapi orang terlalu tak sup dengan advance. Tu lah bang. Sekarang ni basic je. Basic je bang. Benda kita guna basic dulu. Nanti advance dia tu bang. Kita tengok price action je. Kita nak tengok price action. Apa pergerakan price tu sebenarnya. Lepas tu kita gunalah sikit bahasa-bahasa advance tu. Nanti adalah sikit perubahan dia dekat market structure ni. Tapi saya tak akan ubah lah market structure punya highest low, highest line semua ni. Tetap saya stick pada benda yang sama. Cuma kita nak sharing mungkin ada cara kita nak baca price macam mana. Nak menguatkan lagi zone kita nak entry tu macam mana. Yang tu kena stay tune lagi lah. Tunggulah untuk next tajuk, next month ke. Tengok macam mana nanti. Okay. So sekarang ni untuk lukisan yang abang lukis ni memang betul lah. Memang nampak lah, abang dah nampak. So macam EU tadi juga saya dah lukis pun depan-depan tadi kan. Nampak turun lagi tu. So macam tu lah cara kita nak lukis. Tapi make sure bang, macam saya cakap tadi lah, bila kita yakin yang dekat atas ni price dah trigger dekat H1 punya zone tadi kan. Zone kita nak menunggu drop ni. Kita tak entry dekat sini. Kan? Kita terlepas nak entry dekat sini. Dekat ni lah paling atas ni kan. Okay. So kita boleh cari re-entry dekat M5. Turun pergi ke M5 abang. Tak rugi. Dan jangan abang instant. Uish, ni dah trigger. Sell. Entry. Jangan abang. Kadang-kadang dia entry. Dia orang kata apa? Dia trigger zone sell kita tu. Tapi dekat sini dia tak buat swap area kan. Kadang-kadang dia patah balik naik atas lagi. Abang cuba buat back test bang. Mesti nampak. Mesti ada bang. Kenapa feel? Ada kan. Mesti ada filmnya. Tapi dalam kita punya analisa yang saya sharing ni, 10 analisa 7 6 win 4 loss, maksudnya kita masih lagi dalam reward yang tinggi. Percayalah. Cubalah buat risk reward orang kata apa? Trading style sendiri. Mesti punya 10 setup yang sama yang saya duduk sharing ni, 6 win 4 loss, tapi masih lagi dalam win ratio yang tinggi. So kena pandai-pandai lah yang tu. Maksudnya risk management tu kena atur sendiri. Ada rezeki nanti esok kita cerita lah. Kita ambil satu hari, satu malam, macam mana saya cuba saya kawal risk saya. Saya
trade gunakan akaun saya macam mana. Daripada akaun belas-belas USD jadi 200-300 USD. Malam saya keluar dengan saya ikut abang ni admin kita pergi ke Kelantan masa tu kebetulan. Malam tu saja pun saya trade akaun saya balance 17 USD ya Cik Azamin. Abang Azamin tanya tengok. 17 USD tak salah. Tapi malam tu orang kata news lah sama. Saya makan free malam tu. Betul. Saya makan free malam tu. Betul. Apa? Okey. So malam tu saja saya boleh 400 USD lebih. Dalam masa setengah jam lebih kot sambil dengar lagu. Rasanya macam tu tak ingat lah. Tapi ada lah kat Facebook. Ada news ke waktu tu? Ya. Ataupun tak ada news? Ya. Ada news ke? Ataupun kebetulan lah ada news saya rasa. Tapi dia ikut setup yang kita buat ni lah. Dia ikut. Daripada 17 USD kalau tak salah saya lah. Tak ingat. Tapi tak sampai lah 30 USD. Akaun yang orang kata balance. Malah nak trade mana tapi dah nampak setup. Saya instant entry. Dalam zone yang kita nak entry tu. Dalam drop by drop lah macam ni kan. Price duk naik. Saya instant lah. Selagi dia tak keluar daripada zone SL saya dekat atas ni. Saya instant lah daripada bawah ni. Kan? Saya lebihkan sikit 2-3 pip. Tapi alhamdulillah rezeki Allah bagi malam tu. 400 USD juga rasanya. 400 lebih. Alhamdulillah. So macam tu lah kita ada training style kita sendiri. Macam mana kita nak kawal risk kita kan. Nak kawal emosi kita. Macam tu lah. So technical ni orang kata 20% dalam forex ni kita ambil 20% tu tinggi lah tu. Kan? Yang selainnya tu emosi ya banyak. Lepas tu risk management kan. Pandai-pandai yang tu. So malam ni untuk live kita punya sharing pun ada trigger dalam swap ni lagi kan. Tadi sebelum ni sebelum jalan pun kita dah lukis. So sekarang dia trigger dalam zone ni kan. So rezeki lah. Kalau yang entry tak entry tu kita belajar lah. Rezeki juga ilmu kan. Macam abang tadi pun lukis dekat goal tadi pun betul juga. Kan. Dia dah nampak dah macam mana yang dikatakan swap yang kita nak cari. Okey. Kita buka lagi soalan kalau ada. Dah pukul 11 ni. Aku tak sabar dah tu nak tunggu lucky draw. Okey. Ada tak? Kalau tak ada, kita nak serah balik kat admin. InsyaAllah saya cuba sharing nota SNR ni nanti saya lukis lain. Sekali dengan cat lah. Before. Okay, tak ada kot noh. Tak ada ah. Tak ada kita nak serah. Okey. Sebelum tu saya ucap terima kasih semua. Terima kasih juga FHS Malaysia. Buah-buah saya ni, buah Zalizan, buah Zaming saya ni. Yang sponsor kita punya ni FHS lah. Okey. Kita punya webinar kita ni, kelas kita ni. Alhamdulillah ada rezeki kita belajar sama-sama. So saya minta maaf lebih kurang kalau saya terlebih cakap ke mana-mana, ilmu terlebih mana, terlebih kurang ke mana-mana kan. So terima kasih banyak yang sudi join kelas kita ni. Terima kasih FHS. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah balik pada Aminah. Waalaikumsalam Ahmad. Terima kasih banyak-banyak Ahmad. InsyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih banyak Ahmad. Sekali lagi daripada saya dan juga kawan-kawan. Sekejap saya share screen dulu. Okay. So sekali lagi terima kasih banyak-banyak daripada saya, pihak FHS Malaysia dan juga peserta webinar Basic is King Bash Ogos 2021 ni. Terima kasih banyak Ahmad atas perkongsian ilmu teknikal yang Ahmad kata tadi 20% dalam kita punya trading style, dalam kita punya trading management. So ada lagi 80% dalam aspek-aspek yang lain. Okey, maksudnya daripada segi kawalan risiko dan kewangan dan juga sebagainya. Okey, tapi sekali lagi saya nak ucapkan selamat datang dulu pada kawan-kawan yang baru join pada malam ini. Untuk makluman, channel FHS Education kita dah open kepada public. So
siapa yang register sebagai IB FHS Malaysia boleh ambil peluang ni, okey, untuk marketing, untuk promote channel FHS Education ni sebagai produk anda. Okey, so kita akan bantu daripada segi penyampaian pembelajaran berterusan di dalam platform FHS Education. Okey, dalam masa yang sama, ini merupakan kelas penutup untuk webinar Basic is King yang dah berlangsung daripada awal Ogos hari itu sehingga hari ini 31 hari bulan 8 2021, dan program FHS Education ini akan berlanjutan sehingga bila-bila, insya-Allah, dengan support daripada kawan-kawan yang ada, yang kita bermula daripada kumpulan yang kecil ni. Okay, sentiasa support kami daripada FB page FHS Malaysia, dan juga pastikan anda subscribe kami punya YouTube channel FHS Malaysia untuk kami update rakaman-rakaman video, live sharing session. Lepas tu kita akan update juga beberapa video-video pendek, okay, daripada nota-nota yang kami akan sediakan daripada masa ke semasa. Alright, so saya rasa untuk malam ini kita dah sampai ke kemuncaknya lah. Okay, ke kemuncaknya. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada yang baru join dan juga pada peserta-peserta yang join daripada awal. Saya bagi pihak FHS Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih. Okey, tanpa membuang masa lah, tanpa membuang masa di penghujung hari kemerdekaan ni. Kejap saya on ni kejap. Okey, FHS Malaysia, saya nak share screen kejap. Okey, kita nak pergi kepada kita punya roda impian ni. Okey, sekejap. Semua dah ready ke? Dah ready, type ready, set kat bawah tu. Sebentar saya nak set up apa yang patut ni. Hide photo. Sekejap kita baca. Nama saya tak ada pun. Nama, renung-renung dulu lah nama, renung-renung dulu nama. Oi yo, dah ada yang dah menjampi ke ni? Kenapa kabur? Alamak, sagi tak ni pula kan. Kabur dah bang. Nanti tak apa. Siapa yang dapat, dia punya nama akan naik besar-besar. Okey. Sayang BDM time ni lah kau nak sayang aku ya. Okey, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim kita akan cabut untuk 3 nama peserta webinar Basic is King yang bertuah yang telah memenuhi syarat deposit USD 100 untuk batch Ogos 2021. Okey, sekali lagi saya ulang, untuk September dan ke atas kita akan open channel FHS Education ni untuk public. So ambil peluang ini untuk panggil ramai-ramai yang akan dapat manfaat daripada pembelajaran berterusan ini, insya-Allah. Okey kawan-kawan, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim kita cabut untuk nama yang pertama. Okey, tahniah Muhammad Azmil bin Mustafa. Saya tahu ini daripada tim KCU ni, daripada tim KCU. Tahniah banyak-banyak. Untuk Abang Azmil, malam ni hadir ke tak? Kena on mic. Kita nak ada soalan bagi membuktikan tuan punya diri tu hadir. Kalau tak, kita batal kita punya kemenangan malam ni. Kalau ada, sila on mic. Ataupun type kan kata hadir. Ha? Ataupun type kata hadir. Ataupun type kata hadir ya. Tak syok lah. Kita tunggu lah. Tengok dia hadir ke tak. Okey, Azimir tak main, tidur dah. Okey, hutang sekali lagi. Video. Kejap. Saya tengok ada dalam grup dia. Ada tak nama dia.
Lagu tengah. Macam mana bos? Kita nak kira batal ke? Atau kita nak kira proceed? Proceed je, baik PR kat dia. Dapat kat dia? Ha? Mungkin dia ada masalah kot. Betul. Saya sokong. Saya doakan Abang Madi juga akan dapat cabutan tu malam ni. So Saya nak kongsi lah, kongsi. kongsi. Semua benda nak kongsi. Semua benda nak makan seorang. Alright. So kita catat nama pemenang yang pertama adalah Muhammad Azmil Mustafa. Okey, so kita ada pemenang yang pertama USD 100. Alright. So untuk pemenang yang kedua. So maksudnya ada ke tak ada, kita proceed lah kawan-kawan lah. Alright. So untuk next batch nanti kita akan buat lebih banyak lah. Okey. Mak Nur. Okey, jampi. Bismillahirrahmanirrahim. Tahniah kepada Tuan Muhammad Syahir bin Jamil USD 100. Nampak orang tu ada, bagi dia ucap sikit. Bagi dia ucap sikit. Okey. Ini arahan. Ada abang. Ada. Alhamdulillah. Abang Muhammad Syahir bin Jamil. Dari Kedah bang. Dari Kedah. Ha? Macam mana perasaan bang? Belum trade dah balik modal. Sangka lah. Okay. First saya daripada PIFC ucapkan jutaan tahniah dan terima kasih banyak-banyak bang sebab join kami punya program education untuk julung-julung kali ni. Okay, cuba abang cerita sikit apa yang bestnya FHS education ni. Oh memang best bang. Ceritanya saya dulu jadi pendepo bang. Memang depo. Kira 15 USD, 30, 100, 100.5 habis macam tu je. Kadang-kadang tak sampai seminggu bang. Lepas tu sejak masuk education ni saya jadi seorang penyamak sikit lah. Lukis-lukis lu kan. Tengok apa? Rally based rally, drop based drop. Kan dari situ saya ada profit 300 lah tu. USD lah daripada 50 dah profit 300. Yang tu minggu lepas lah, bang. Tapi kira banyak input juga yang dapat bang. Terima kasih lah. Alhamdulillah. Terima kasih lah. Puas hati lah. Alhamdulillah. So dia punya key tu sebenarnya asbabnya tu bukanlah sebab teknikal, bukanlah sebab bamat, bukanlah sebab FHS, tapi sebab pemahaman tu lah insyaAllah. Kan key dia sebab dah faham kerja trader ni kena menunggu. Kan? Nak tunggu harga masuk zone, tunggu. Kan? Nak tunggu harga keluar zone pun, tunggu. Boleh, dia auto blast. Kan, alright. Roger. So, terima kasih banyak-banyak Abang Syahir atas testimoni positif dan saya bagi FHS Malaysia sekali lagi ucapkan jutaan tahniah kepada Abang Syahir bin Jamil. So, stay tune di channel FHS Education sama-sama. Untuk kita punya pembelajaran berterusan. Okay, so sekali lagi Abang Syahir, nanti lepas ni ke PM saya sama ada di WhatsApp ataupun Telegram nombor account trading abang untuk kami masukkan USD 100 dalam bentuk balance bukannya kredit. So terpulanglah. Abang nak full margin ke, abang nak withdraw terus ke, terpulang. Okey, terpulang. Alright. So sekali lagi tahniah Abang Muhammad Syahir bin Jamil. Okey. Yang terakhir, nama yang terakhir untuk pemenang USD 100. Okey. Nama masing-masing dah nampak lah nama kan. Apalah, kita proceed lah. Tanpa buang masa, saya proceed untuk nama yang terakhir. Bismillah. Mak Nok baca bismillah sikit Mak Nok oi. Nak jampi dulu ke? Ada yang nak jampi? Saya nak on mic. Nak perasap-perasap dulu roda kita ni. Sampai bila nak guna roda ni pun tak tahu. Okay. Okay. Kalau tak ada orang nak perasap, saya perasap dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh! Dia berhenti. Dia berhenti dekat orang yang perasap. Orang yang perasap ni tolong open mic Ustaz. Abang Mak Nok
We have a Kampung Mak winner. Nok ni. Saya pun Terus tak jampi tahu. je mau. Bos. Mak Nok ni satu hostel saya, Sam pun semua dekat Penang dulu. Oh, Tahniah, mana tahniah. tu? Rumah kami ni. Kolej Jururawat ke? Mak Nok cakap sikit, Mak Nok. Cakap Halo, Assalamualaikum Abang Mak Nok. Abang Mak Nok tak nak on mic ke? Mak Nok ni gigi. Dia Dia pemalu. macam Aris ke? Dia macam Aris ke, Bang? minta tolong Abang Mak Nok on mic je. Kita Mak Nok tak, cakap sikit, Mak Nok. Jangan kita buat tak malu ramai, orang, kita tak ramai. orang Penang, Mak Nok. Kita nak minta testimoni sikit kan. Geng Senang. aku bukan tidur dengan hang lah dalam katil hang lah. Sam. Dia geng Arbong apa ni? Buat habuan nak tukar rim bicycle. So macam mana Abang Mak Nok? Boleh on mic? Laptop tak ada mic. Alamak. Sekejap lagi Arif kata dia nak batalkan kemenangan ni. Okey, tak apa. So saya bagi PFS sekali lagi, saya ucapkan tahniah kepada Abang Mak Nok dan terima kasih banyak-banyak sebab support kami punya FHS Education Program. Hashtag I love FHS. Clear Mak Nok. Alright, tahniah sekali lagi kepada tiga orang pemenang yang bertuah. Okay, USD 100. So kita ada lagi baju-baju yang belum lagi tiba di alamat kediaman rumah anda. Okay, ada peluang lagi untuk update alamat yang sebenar dekat dalam form yang saya sediakan awal dulu. Dan yang kedua, NDB USD 25. So tarikh tutup untuk isi borang tu dah tamat pada pukul 12 malam tanggal 31. So senarai itu saya akan submit kepada HQ FHS untuk dikreditkan USD 25. Senarai akaun yang telah tuan-tuan reply dalam form NDB USD 25 tu. Bang Azamin. Ya saya. Untuk kontes Merdeka kita ada lagi 15 hari lagi ya. Untuk Sampai 15/9 kan? Ya betul. Sekali lagi untuk kontes Merdeka. Terima kasih Arif kerana mengingatkan promosi yang sedang berlangsung. Okey, promosi yang sedang berlangsung, kita ada kontes Merdeka. Kita ada kontes Merdeka. Form NDB tu kat mana bagi, bos? Dalam channel. Dalam channel lah. Sebab ada yang PM tanya ni, ada yang tak isi ke? Ada yang tak isi. Sekejap Okay. Kita forward. Dah habis lah? Yang untuk NDB tu lah. NDB tu semalam dah submit dah. Tapi tak apalah, nanti PM tepi lah kita sembang lain. Minta tolong alert lah untuk pin post dalam group. Alright. So sekali lagi saya rasa kita tak perlu nak proceed lama-lama. Okay, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang join dan selamat datang kepada yang baru join. Dan semoga kita punya ukhuwah ni berpanjangan dan channel FHS Education ni akan berterusan. So kita akan ada sesi-sesi refreshment dulu sebelum kita proceed dengan batch September nanti insyaAllah. Okay, so kawan-kawan, terima kasih banyak-banyak. Salam Merdeka dan Assalamualaikum. Selamat malam.